Dia formulanya begini. Al-i'rab adalah perubahan. Perubahan itu ada 4 bentuk. Namanya rafa', namanya nasab, namanya khafad, dan namanya jazam. Maka alamat untuk mengenal rafa' itu ada berapa? Ada 4. Satu adalah baris dhammah. Yang kedua adalah waw. Yang ketiga adalah alif. Yang keempat adalah nun. Okay, ni bab yang sangat important. Perlu bagi perhatian yang sepenuhnya walaupun sudah mengalami keletihan. Okay. Orang yang bercakap lebih letih daripada orang yang mendengar. Faham? Berikan perhatian anda 100/50%. 500% kena bagi perhatian. Okey? Ini apa ni dipanggil ni? Ini adalah tanda. Tanda ni semua 4 ni. 4 ini dipanggil tanda untuk mengenal rafa'. Kita tahu dekat akhir kalimah ni ada 3 je. Wa'imah kata rafa', wa'imah kata nasab, wa'imah kata khafad, dan wa'imah kata jazam. Betul? Maka apakah tanda mengatakan dia rafa'? Mesti ada 4 tanda. Apakah tanda yang mengatakan dia nasab? Mesti kena ada 5 tanda. Apakah tanda yang mengatakan dia khafad? Kena ada 3 tanda. Apakah tanda yang mengatakan dia jazam? Ada 2 tanda. Di tanda-tanda ni kita nak belajar. Okey? Benda ni senang. Just bagi perhatian. Kelas 1 yang masih tak lalui lagi, bagi perhatian. Okey? Ini dipanggil tanda. Sebab tu tajuk diberi oleh pengarang kitab Babu Ma'rifati Alamatil I'rab. Bab pada mengenal tanda-tanda perubahan. Tanda perubahan tadi nak kenal. Nak kenal dia rafa' ada tanda. Nak kenal dia nasab ada tanda. Ada 5 tanda. Saya bawa datang dulu tanda dia. Yang pertama fathah. Yang kedua kasrah. Yang ketiga ya. Yang keempat, yang kelima adalah hazaf nun. Khafad ada 3. Kasrah, iya, fathah, jazam, sukun, hazaf. Hazaf ada 2. Hazaf nun. Faham? Boleh faham macam mana saya faham? Boleh teruskan? Okey. Oh, ini terlampau sempit. Tak apa. Yang ambil rafa' dengan dhammah ada berapa? Ada 4. Waw ada 2. Alif ada 1. Nun ada 1. Fathah ada 3. Kasrah ada 1. Ya ada 2. Alif ada 1. Hazaf nun ada 1. Kasrah ada 3. Ya ada 2. Fathah ada 1. Hazaf nun ada 1, sukun pun 1. Okey. Nampak?
Macam tu. Faham macam tu? Boleh ingat matan Jeremiah macam tu? Okey, kita bahaskan. Dhamma isim mufrad, jamak taksir. Nanti saya akan huraikan. Jamak muannas salim. Nampak tak tulisan ni? Terlalu kecil. Dalam kitab ada, tak apa, tengok. Fa'il mudhari'. Okey. Okey. Boleh faham bab ni memang panjang. Boleh fokus sikit. Babu ma'rifati alamatil i'rab lirraf'i arba'u alamatin ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nun. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. Okey, kitab tapi kefahaman cuba faham mulai papan tulis, kerana kita akan buat draft supaya lebih cepat memahami. Nak mengenal yang pertama. Okey, saya ambil contoh mudah. Qama Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu Zaidin. Okey, di akhir kalimah akan berlaku ni isim kan? Ni isim kan? Maka isim hanya berlaku rafa', nasab dan juga khafat. Okey, yang pertama kita tengok ini rafa', betul? Rafa'. Mana tanda dia rafa'? Dhammah tanda dia. Mengapa dia rafa' dengan dhammah? Sebab dia isim mufrad. Ini nak ajar skill mudah. Tengok dia elok. Step semua akan sama macam ni. Bila kita tengok qama, shoot kat sini ya, Zaidun. Kita kata dia rafa' sebab mudah. Kita ambil dulu rafa'. Kita ambil dia rafa'. Okey, mengapa dia rafa'? Jangan tanya sebab tak belajar lagi. Okey, kita ambil dia rafa'. Mana tanda kata dia rafa'? Tanda. Yang kedua kita panggil tanda. Tanda rafa'. Apa dia? Dhammah. Dhammah. Ni dhammah. Dhammah ni tanda rafa'. Okey, sebab apa? Sebab apa? Okey, yang ketiga punya soalan, sebab apa rafa' dengan dhammah? Sebab apa? Sebab apa rafa' dengan dhammah? Sebab mesti ada 4. Wajib 4, tak lebih pada 4. Sama ada sebab dia jadi isim mufrad, sebab dia jamak taksir, sebab dia jamak muannas salim, sebab dia fi'il mudhari' yang tidak berhubung dengan akhirnya oleh sesuatu. Sekarang sebab apa? Sebab dia isim mufrad. Mengapa dia isim mufrad? Kerana dia menunjuk di atas makna tunggal, makna satu. Okey, formula ini boleh kita gunakan kepada keseluruhan. Okey, kita akan bicarakan, nanti kita akan buat latihan. Tengok dulu. Tanda rafa' yang pertama adalah isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Okey, kita nak terangkan. Siapa yang tak faham lagi isim mufrad hari ni, first time dia dengar isim mufrad? Ustaz. Okey, Ustaz. Isim mufrad adalah isim yang menunjuk ke atas makna tunggal, makna bilangan satu. Isim mufrad adalah isim yang menunjuk di atas bilangan satu. Seperti kita kata Zaidun, seorang lelaki yang bernama Zaid. Ataupun kita kata rajulun, seorang lelaki. Imra'atun, seorang perempuan.
Itu dipanggil isim mufrad. Faham? Lawan bagi isim mufrad adalah isim tasniah dan juga jamak. Okey. Isim tasniah kita akan jumpa sekejap lagi. Isim mufrad faham? Siapa tak faham isim mufrad? Isim mufrad adalah isim yang menunjuk di atas makna bilangan yang satu. Kalau bahasa Melayu sebut seorang, sebiji, sebuah. Tolong beli dekat saya sebuah bola, menunjuk kata sebiji. Tolong beli dekat saya sebakul rambutan, maknanya sebakul. Nampak? Itu dipanggil isim mufrad. Kan bahasa Arab ni ilmu percakapan. Bila kita bercakap, ada orang bercakap tu lafaznya mufrad, satu. Faham? Telah datanglah oleh 3 orang, maknanya kita faham 3. Telah datanglah oleh seorang. Itu dipanggil isim mufrad. Okey? Yang pertama. Yang kedua adalah gambar. Yang kedua adalah, tengok tu. Shoot dekat apa hitam tu. Yang kedua apa? Yang kedua adalah dia apa? Jamak taksir. Jamak taksir ni sulit sikit perbahasan dia. Kelas 1 itu telah diterangkan. Kelas 2 pun insya-Allah faham. Okey, hari ini terpaksa kita ulang sekali lagi, semoga mendapat kefahaman. Jamak taksir adalah isim yang menunjuk makna jamak. Jamak dalam bahasa Arab tak sama macam jamak dalam ilmu faraid. Jamak dalam ilmu faraid, insya-Allah satu hari nanti saya akan buat daurah faraid. Siapa berminat dengan ngaji faraid? Jadi ilmu pembagian harta pusaka. Okey. Ilmu tu lagi berdesuk kepala. Okey. Dalam faraid, jamak dikira 2 orang ke atas. Sebagai contoh, mayat mati meninggalkan seorang anak perempuan, maka seorang anak perempuan dia akan dapat 1/2 nisfu daripada harta pusaka si mayat. Tetapi kalau bilangan anak perempuan tadi berganda, maknanya 2 orang, anak perempuan tadi 2 orang, maka dia tak dapat dah 1/2, dia akan dapat 2/3 tu bagi 2. Dan 2/3 tu bagi 2. Nampak? Itu dalam faraid. Dia 2 ke atas tu dia kira jamak. Tapi dalam grammar nahwu yang dikatakan jamak itu 3 ke atas, bukan 2. Faham kan? Okey. Dalam pengajian nahwu, jamak ni ada berapa jenis? Ada 3 jenis jamak. Okey. Tiga jenis jamak. Jamak ada 3. Jamak ada 3. Jamak muzakkar salim kita akan belajar kejap lagi. Paling senang. Jamak muannas salim pun paling senang. Kejap lagi kita akan belajar. Sekarang kita nak belajar adalah jamak taksir. Jamak taksir. Faham tak jamak taksir? Datang dari mana? Dari mana datang? Fadilah seorang. Pernah belajar nahwu? Jamak taksir apa? Jamak yang selain daripada waw dengan alif ta. Selain daripada zakat salim yang betul, jawapan yang betul, tapi kurang tepat. Jawapan ni peringkat permulaan okey, basic dia kenal. Tapi bila suruh detail, kita akan bicarakan hari ni yang detail. Sebab apa namanya taksir? Taksir adalah pecahan. Kalau tengok dalam Durusul Asas yang saya ada bagi dalam file yang saya terjemahkan dah Habib Omar punya kitab, dalam tu ada syarahan detail Habib Omar bawa. Okey, jamak taksir, taksir maknanya pecahan. Yang muzakkar salim kacang je nak kenal. Ya dengan nu.
berwaw dengan nun. Yin ataupun wun. Yin ataupun wun. Tak kenal. Yang muzakkar salim, yang muannas salim lagi senang. Alif dengan ta di akhir. Jamak taksir ni adalah pecahan daripada isim mufrad. Dan pecahan dia ada berapa bentuk? Ada banyak bentuk. Bentuk yang pertama, pecahan itu berlaku bagaimana? Tambah huruf. Yang kedua, kurang huruf. Yang ketiga, tukar baris. Ini dipanggil jamak taksir. Tambah huruf sebagai contoh, rajulun, seorang lelaki. Bila kita buat jamak taksir, dia jadi rijalun. Di sini ada pertambahan huruf. Huruf apa yang ditambah? Huruf alif. Ini dipanggil jamak taksir. Sebab apa jamak taksir? Dia pecah daripada binaan asal dia. Pecah. Faham? Yang kedua, kurang huruf. Seperti contoh, kitabun, sebuah kitab. Kalau buat jamak taksir, dia jadi kutubun. Kutubun. Nampak? Ini apa ni? Buang huruf. Asalnya ni kitabun, dia buang jadi kutubun. Ada satu lagi, tambah huruf pun tidak, buang huruf pun tidak, tapi tukar baris. Contoh, asadun, singa. Kalau kita nak kata banyak singa, hanya tukar baris. Dun. Nampak? Inilah yang dikatakan jamak taksir. Dia berpecah, berbeza daripada binaan asalnya. Faham? Jamak taksir ini, kalau kita nak lebih perinci, kita kena banyak menggunakan kamus. Kerana jamak taksir dia tidak ada kaedah. Dia hanya datang melalui pendengaran orang Arab cakap. Kalau kita tak tahu jamak taksir itu apa, tanya Pak Arab, nanti dia akan beritahu. Boleh pakai apa dia cakap. Faham? Okey. Faham jamak taksir? Settle? Okey. Kita buat datang contoh. Nama at-tullabu. Maksudnya apa? Telah belajar, telah tidurlah oleh pelajar-pelajar. Okey, sekarang kita kata dia rafa', betul? Okey, mana tanda dia rafa'? Apa tanda yang kita nampak di akhirnya? Kita nampak tanda di akhirnya adalah dhammah. Mengapa dia rafa' dengan dhammah? Itu soalan yang saya suka. Mengapa dia rafa' dengan dhammah? Sebab dia jamak taksir. Begitu. Dah faham macam tu? Okey. Bila kita kata dia rafa', soalan yang pertama kena kata apa tanda rafa'nya. Tu. Contoh tanda rafa' kita nampak dhammah. Soalan kedua, mengapa? Mengapa dia rafa' dengan dhammah? Sebab dia salah satu daripada tiga tadi, daripada empat tadi. Faham? Itu formula dia. Okey? Faham? Boleh faham? Okey. Selesai jamak taksir. Yang ketiga, jamak muannas salim. Jamak muannas salim nak kenal adalah jamak, maknanya 3 ke atas dan dia untuk perempuan. Okey. Kita buat. Ini saja buat macam ni supaya senang faham. Muannas salim, yang pertama 3 ke atas. Yang kedua untuk perempuan. Yang ketiga ada alif
dan ta di akhirnya. Jadi kalau yang lebih tepat macam ni, ada alif dan ta yang ditambah di akhirnya. Nampak tak? Ada alif dan ta yang ditambah di akhirnya. Sebagai contoh muslimatun, seorang perempuan muslimah. Bila kita jamak, kita kata muslimatun. Ta ni bukan asal. Ta marbutah ni bukan asal. Asal dia muslimun. Yang asal. Ta marbutah ditambah kerana untuk membezakan lelaki dan perempuan. Jadi bila mana kita nak buat jamak muannas salim, ta ni tak perlu, kita tambah alif dan ta. Lepas tu jadi muslimatun. Lepas tu dipanggil alif dan ta yang ditambah di akhirnya. Okey? Boleh faham? Okey, yang belakang panas ke? Panas? Pasal tak? Pasal tak? Okey, alright. Tak dengar bunyi. Okey. Okey, contoh jamak muannas salim. Contoh ra'aitu. Okey, salim. Qamat al-muslimatu. Mana dia? Telah berdirilah oleh ramai orang perempuan. Telah berdiri oleh ramai orang perempuan. Okey. Aslimatu ni rafa'. Al-muslimat rafa', betul? Apa tanda dia rafa'? Dhammah. Mengapa? Jamak muannas salim. Okey. Settle faham? Faham? Semua faham? Okey. Kita masuk kepada yang terakhir, fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang tidak berhubung di akhirnya oleh sesuatu. Okay, dalam kitab Mata Jurumiyah itu semua dah diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Boleh tengok di situ deh. Okey. Fi'il mudhari' yang tidak berhubung dengan akhirnya oleh sesuatu pula. Memang panjang bahasan dia. Okey, fi'il mudhari' ni ada tiga bentuk, 3 kategori. Jadi saya terpaksa tulis juga, kan, supaya orang senang faham. Jadi fi'il mudhari' yang tidak berhubung dengan akhirnya sesuatu ada berapa? So dapat kita jawab. Ada berapa? Ada 5. Okey, kebanyakan yang mungkin dah hafal tasrif fi'il mudhari', kita tengok tasrif fi'il mudhari'. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Taf'alina, taf'alani, taf'alna. Af'alu, naf'alu. Okey. Jadi baris kita letak, titik kita letak. Asalkan boleh baca. Okey. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Taf'alina, taf'alani, taf'alna. Af'alu. Okey. Sekarang yang dikatakan rafu' dengan dhammah itu adalah fi'il mudhari' yang tidak berhubung dengan akhirnya oleh sesuatu. Sekarang cuba lihat, fi'il mudhari' ni asalnya apa? Fa'ala. Maksud tidak berhubung dengan akhirnya oleh sesuatu, maksudnya selepas lam ni tidak ada apa-apa huruf. Selepas lam tidak ada apa-apa huruf. Sekarang cuba tengok huruf apa yang tak ada selepas pada lam. Kalimah mana yang tidak ada huruf selepas dia lam?
Tengok elok-elok. Okey. Syafiq. Okey. Okey. Tengok. Senang. Belajar ni senang. Apa kata susah? Senang. Tengok. Fi'il mudhari' ada 14 kalimah. Cari kalimah yang akhirnya lam tu tak berhubung dengan siapa-siapa selepasnya. Kalimah mana? Yaf'alu 1, taf'alu 2, taf'alu 3, af'alu 4, 5 sahaja. Jadi kalau kita boleh letak dekat sini fi'il mudhari' yang tidak berhubung dengan akhirnya oleh 1 ada 5. Yaf'alu, taf'alu, taf'alu, af'alu, naf'alu. 5. So yang berhubung pula ada berapa? Sekali lagi, yang berhubung ada berapa? Apa dia? Yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani, 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 taf'alina, taf'aluna. 2 ini terkecuali. 2 ini dipanggil dun niswah di bab lain. Okey. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini dipanggil fi'il 5. Dan kita akan belajar sekejap saja lagi. Okey. Okey. Jadi semua dah faham fi'il mudhari' yang tidak berhubung dengan akhir satu, faham? Okey, kita tengok. Kita tengok. Kita tengok. Tengok. Ya. Tengok. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut sayaqulus sin yaqu. Sayaqulu. Dia qala yaqulu fi'il mudhari', betul? Dia rafa', betul rafa'? Betul dia rafa'. Mana tanda dia rafa'? Dhamma. Sebab apa dia rafa' dengan dhamma? Sebab dia fi'il mudhari' yang tidak berhubung dengan akhirnya oleh sesuatu. Selesai. Okay, bab ni selesai. Settle. Bab ni agak sukar sikit. Settle. Okay, kita masuk kepada alamat rafa' yang kedua adalah waw. Waw menjadi tanda rafa' pada 2 tempat. Yang pertama pada jamak muzakkar salim. Yang kedua, oh, tak tengok kat sini ni dah. Dia termasuk garisan. Kita buang. Dekat sini fi'il mudhari'. Okey, kat sini masuk jamak muzakkar salim. Yang kedua asmaul khamsah. Okay. Kelas 1 semua dah belajar asmaul khamsah, semua belajar kan? Okey. Di bab yang paling senang Waw menjadi alamat rafa' pada jamak muzakkar salim. Tadi abah dah sebut mana jamak tadi? Okey, sini. Jamak muzakkar salim adalah jamak untuk lelaki. Dan nak kenalnya ada 2. Waw dengan nun ataupun ya dengan nun. Waw dengan nun ketika rafa'. Rafa' ni. Ni, yang muzakkar salim. Waw dengan nun. Okey. Mana contoh dalam Al-Quran? Contoh Al-Quran dalam suratul Baqarah, ulaika humul muflihun. Apa? Okey. Kalau kita tengok macam ni sekilas lalu, kita kata apa ni? Yang muzakkar salim, apa tanda yang kita nampak? Waw dan nun. Dan ketika apakah dia ini? Ketika rafa', confirm rafa'. Kerana waw dengan nun hanya jamak muzakkar salim dan hanya ketika rafa' confirm. Tidak ada yang lain. Faham? Okey, settle satu bab. Kita masuk pada bab yang kedua, asmaul khamsah. Tak usah syarah panjang-panjang. Okey? Kerana kita bab pengenalan. Asmaul khamsah. Okey? Asmaul khamsah ada berapa? Ada 5. Abuka,
akhuka, hamuki, fuka, dhu malin. Okey? Okey? Bila kita tengok contohnya, kita kata ja'a abuka, telah datanglah oleh bapa engkau. Abuka ni adalah rafa'. Tanda rafa' dia wow, sebab isim 5. Selesai. Boleh? 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 Cuba kat sini kita tak mau bicarakan isim 5 nak beramal dia ada syarat-syarat dia. Kalau tak salah ada 4 syarat. Nanti ada masa kita akan terangkan. Sekarang fokus kita pada pengajian pagi ini dan kitab matan dunia adalah sesi pengenalan. Sesi pengenalan. Bila kita melihat abuka, akhuka, hamuki, fuka, dhu malin ini, kelima-lima kalimah ini bentuknya begitu, kita akan faham dia adalah isim 5 yang sedang dirafa'. Cukup. Isim 5 yang sedang dirafa', alamat rafa'nya adalah waw. Nanti kita akan buat latihan selepas ni. Okey. Dan masuk kepada yang ketiga, alif. Siapa tak boleh jelas, tak jelas, faham kat tangan tadi. Alif menjadi tanda rafa' pada satu tempat. Apa dia? Apa dia? Isim tasniyah. Isim tasniyah nak kenal dia senang. Isim tasniyah nak kenal dia senang. Yang pertama kita nak kenal dia ketika rafa' adalah alif nun. Ketika jar dan ketika khafat, ketika jar dan ketika nasab adalah ya dengan nun dan baris sebelumnya baris atas. Huruf sebelumnya baris atas. Kalau jamak muzakkar salim tadi, ya dengan nun, huruf sebelumnya baris bawah. Ni contoh muslimina. Muslimina ni jamak muzakkar salim. Tapi kalau baca muslimaini, ya dengan nun juga, tapi balik atas sebelumnya isim tasniyah. Dua orang muslim. Muslimina ramai orang muslim. Muslimaini dua orang muslim. Okey, ini adalah isim tasniyah. Apa tu isim tasniyah? Isim yang menunjuk di atas makna dua, kat bilangan dua. Cara nak kenal dia, alif dengan nun dan huruf sebelumnya baris bawah, ataupun ya dengan nun huruf sebelumnya baris bawah. Cara nak kenal dia. Faham? Jamak muzakkar salim nak kenal dia apa? Ada waw dengan nun dan baris huruf sebelumnya adalah baris atas. Bukan? Ketika ya dengan nun, ya dengan nun baris sebelumnya baris bawah. Itu beza antara jamak muzakkar salim dengan isim tasniyah. Okey. Okey, contoh isim tasniyah. Siapa boleh bagi contoh? Papa hitam ni dah penuh dah. Bagi contoh. La'iba at-talibani. Telah bermainlah oleh dua orang pelajar. Talibani rafa'. Tanda rafa'nya? Tanda rafa'nya? Sebab isim tasniyah. Isim merujuk makna dua. Settle. Okey. Habis. Wa amal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi tasniyatil asma'i khassatan. Adapun alif maka jadilah ia alamat bagi sebagai faktor rafa' pada isim tasniyah sahaja. Faham? Okey. Kita masuk kepada satu lagi. Lepas ni abang akan buat imtihan. Ready? Okey. Wa aman nunu fatakunu alamatan birraf'i
fil fi'lil mudhari'i idza ittasala bihi dhamiru tasniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamirul muannasatil mukhatabati. Sebab tu kita tulis rajah 14 ni supaya nampak. Tadi Abah dah sebut, ini yang dibulat-bulatkan ini fi'il mudhari' yang tidak berhubung dengan akhirnya oleh sesuatu. Dan terdapat yang diraihkan ini adalah fi'il mudhari' yang berhubung. Kita tengok, dia berhubung dengan apa? Okey, huruf yang terakhir adalah lam. Dia berhubung dengan apa sini? Alif. Betul. Dia berhubung dengan alif. Berhubung dengan alif. Berhubung dengan alif. Ada 4 huruf, ada 4 kalimah yang berhubung dengan alif. Tengok yang ni berhubung apa? Ya. Yang ni berhubung dengan wow. Ini pun berhubung dengan wow. Okey. Maka kita nampak lam di sini ada berhubung dengan alif, ada berhubung dengan waw, ada berhubung dengan ya. Maka ketujuh-tujuh ini dipanggil fi'il 5. Apa tu fi'il 5? Fi'il mudhari' yang berhubung akhirnya dengan alif, waw, ya. Alif dhamir tasniyah, waw dhamir jamak, ya dhamir muannas mukhatabah. Mengapa dipanggil fi'il 5 sedangkan ada 7? Mengapa dipanggil fi'il 5 sedangkan ada 7? Ha? Okey, cuba tengok mana yang sama. Okey. Kita ambil ni satu, ni nombor 1 sebab tak sama. Taf'alani ni perempuan. Okey, 2 tak sama. Okey. Kemudian 3. Lepas tu sini 1. Ni khitab. 4. Ni 5. Yang ni ada sama. Yang ni ada sama. Yang ni ada sama. Ni 1 ya, 1 ta. Faham? Lepas tu dalam matan juribiyah belakang nanti kita akan jumpa wa yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina di belakang nanti. Ada. Okey, selesai. Okey, mana alamat rafa' dia? Mana alamat rafa' dia kan? Alamat rafa' pada fi'il mudhari' yang berhubung dengan alif waw ya ni apa alamat rafa' dia? Alamat rafa'nya adalah nun. Tengok ni nun. Di nun ni alamat rafa' ni nun, 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 nun. Ini dipanggil nun alamat rafa'. Okey, penting sangat faham dekat sini. Nanti dia ada kaitan dalam nasab, dia ada kaitan dalam jazam. Penting. Okey. Okey, saya buat contoh satu. Contoh yaf'alani. Kita kata dia rafa', betul? Tanda rafa'nya nun. Sebab dia berhubung dengan alif. Sebab dia berhubung dengan alif. Okey.
Okey, cuba tengok contoh-contoh yang ada di papan ni, depan ni. Contoh yang pertama, ja'al muslimuna ilal masjid. Apa makna dia? Telah datang oleh orang-orang Islam ke masjid. Okey, kira bangun. Daripada pelajaran awal tadi kira, daripada bab Al-Kalam sampai bab sekarang ini, apa kefahaman kira pada kalimah Al-Muslimun yang boleh kira menyatakan pada sekarang ini? Kalimah apa ini? Isim. Okey, kira mengatakan dia adalah isim. Mana tanda dia kira? Ada alif lam. Alright. Satu bab sudah settle. Sekarang kita masuk kepada step yang kedua, adalah step i'rab. Perubahan. Apakah perubahan yang berlaku pada kalimah ini? Perubahan apa yang anda lihat di akhirnya? Ada apa? Ada waw nun. Waw nun berada di akhir kalimah, melambangkan dia itu kalimah apa? Tadi kita dah belajar isim, mufrad, jamak, taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari', isim 5, jamak muzakkar, isim tasniyah, fi'il 5. Jadi kalimah muslimun wajib kena ada salah satu daripada yang kita dah belajar tadi. Apakah dia? Saja tanya kira. Apa dia? Ada apa kira? Siapa nak bantu kira? Menambillah rakan seperjuangan. Nabil, bangun. Al-Muslimun, kalimah apa Nabil? Yang ada waw dengan nun tadi, apa? Kalimah apa? Jamak muzakkar salim. Bagus. Jamak. Okey, pertama kita kata dia rafa', betul? Silap tadi soalan. Dia jadi apa ni? Dia rafa'. Kita ambil rafa' dulu, kita belajar. Apa tanda dia rafa'? Wow. Sebab dia jamak muzakkar salim. Oh, senang je. Faham? Settle. Ilah. Ilah ni apa? Ilah ni harap. Okey, settle. Al-Masjidi kalimah apa? Irham. Siapa irham? Duduk. Irham apa? Al-Masjid apa irham? Oh, isim. Bagus. Apa tanda isim? Alif lam. Terbaik. Dan lagi baris bawah. Oh, bisa benar. Baris bawah. Okey. Jadi yang ni tak belajar lagi. Tak apa, kita yang mana belajar dulu. Okey, cukup. Terbaik. Terima kasih. Kalimah seterusnya yusalluna salat al-isya. Mereka sedang sembahyang salat isya. Yusallun. Nabil, bangun. Yusallun apa ya, Nabil? Yang mudhari apa? Yang dipanggil secara ringkas
Fi'il 5. Alright. Okey, yang pertama kita kata dia rafa'. Mana tanda rafa' dia Nabil? No, sebab fi'il baik. Okey, solata. Solata ni kalimah apa? Ni Abirul. Solata kalimah apa? Fokus pada pelajaran yang dah belajar yang pagi tadi sampai sekarang. Yang belum belajar jangan sentuh lagi. Solata kalimah apa? Isim. Oh, bagus. Sebab sebab ada tamar mutah. Tamar mutah jadi tanda. Bagus. Okey. Ada lagi sebab yang lain dia menjadi isim. Sebab apa? Sebab dia mudhaf. Antara alamat isim yang dalam 30 tu, antara ni mudhaf. Wajib mudhaf mesti isim. Kaedah. Wajib mudhaf tu mesti isim. Jangan fikir mudhaf tu pada fi'il. Tak ada. Wajib mudhaf itu mesti kalimah isim. Terbaik. Al-Isya'i. Ni tak habis kitab lagi. Dah boleh praktikal. Boleh habis kitab lagi. Baru suku tak apa. Siapa nak bangun ni? Faris. Faris duduk belakang. Bangun. Al-Isya' kalimah apa Faris? Kalimah? Kalimah apa? Sebab ada alif lam. Okey, settle, duduk. Waja'ah Abu Zaidin. Abu Niza. Apa Niza? Abu ni dia jadi apa ni? Hukum apa pada ni? Apa i'rab yang berlaku padanya? Apa? I'rab yang berlaku padanya apa? Sama ada rafa', nasab, khafat, jazam ni. Rafa'. Tanda dia rafa'. Sebab isim 5. Okey. Satu lagi ni saya dulu. Zaidin kalimah apa pula? Mana tanda di isim? Tanwin lagi? Tanwin lagi dia apa? Satu lagi apa? Alif bawah. Bagus. Okey, calo, duduk. Aiman, nyusullah ke tiang. Ila ke apa Aiman? Ila huruf. Al-maktab isim. Tanda dia Al-maktab, tanda dia ada apa kat sini? Al-maktab isim, betul. Apa tanda dia? Cuba shoot dekat sikit, tak nampak tu. Al-maktab tu ada apa benda kat situ? Besar sikit, zoom boleh besar sikit. Balik lagi dah, setakat tu je. Nampak lagi benda apa di sini? Al-maktab, apa dia? Satu fahaman pada erti. Maktab ni maksudnya apa? Pejabat. Pada erti isim pada erti boleh. Itu pejabat. Ertinya. Yang kedua iaitu dia ada alif lam, dan yang ketiga dia ada
baris bawah. Ini latihan yang perlu kena peka. Semua orang di latihan peringkat pertama. Jadi latihan tu akan dibuat setiap mata pelajaran tu ada latihan. Okey, baru kita dapat kuasai. Okey, seterusnya siapa nak mencuba? Ni nama apa? Ha? Khairuddin. Masya Allah. Khairuddin ya. Matatil muslimatu. Muslimatu ni kita tengok pada i'rab. Apa berlaku padanya? Sama ada rafa', nasab, khafat. 3 je sebab ni isim. Rafa', nasab, khafat. Apa berlaku pada dia? Rafa'. Okey, rafa'. Apa tanda dia rafa'? Dhamma. Sebab apa dia rafa' dengan dhamma? Jamak muannas salim. Bagus. Apa tanda dia jamak muannas salim? Ada alif dan ta. Tu. Nampak? Okey, terbaik. Telah matilah oleh ramai orang perempuan-perempuan fil ma'rakah, di dalam peperangan. Fi adalah huruf. Al-ma'rakati isim, tandanya ada alif lam dan khafat baris bawah. Selesai. Okey. Izwan bangun. Yaktubu Bakrun ar-risalata. Bakar sedang menulis surat. Yaktubu benda apa? Fi'il mudhari' yang yang tidak berhubung dengan satu. Okey, sekarang hukum dia apa? Rafa' ke nasab ke jazam? Rafa'. Alamat dia dhamma, sebab yang mudhari' yang tidak berubah kan satu. Okey. Bakrun, sambung lagi. Bakrun dia rafa' ke nasab ke khafat? Rafa'. Okey. Apa tanda dia? Dhamma. Sebab apa dia dhamma? Sebab isim mufrad. Yang belum belajar jangan cakap. Fa'il tu tak belajar lagi. Kan? Walaupun betul, tapi jangan cakap. Kita fokus dalam belajar. Kejap lagi kita akan jumpa. Kejap lagi nanti lagi padat. Kan? Dhamma isim mufrad. Okey. Ar-risalata isim ada alif lam, khalas. Kita tak sebut risalah maf'ul belum lagi. Okey? Okey. Boleh faham? Siapa rasa pelajaran pagi ni dia boleh kuasai sepenuhnya? Duduk Izwan. Okey. Ingat kita walaupun daurah 3 hari, latihan tetap ada, kerja rumah tetap ada. Okey. Kerana untuk memantapkan kefahaman perlu ada latihan. Dan target kita hari ketiga, kita dah i'rab beberapa surah. Target kita. Okey. Adakah nak sambung ataupun nak rehat? Siapa yang nak sambung kat tangan? Oh, yang nak sambung sikit je. Yang nak rehat ramai. Okey. Kita berhenti sebab kita nak solat awal. Kita nak mulakan pukul 2.30. Jadi solat lebih kurang pukul 1.30 standby. Paling lewat pun akan takbir pukul 1.40. So nak makan 2.30 kita masuk balik. Petang ni kita akan habiskan bab nasab dan juga khafat dan juga jazam, dan akan masuk juga fi'il sampai ambil nasab, ambil jazam. Lepas tu kita akan masuk babu
bab marfu'atil asma. Okey, marfu'at, mansubat, mahfuzat. Mungkin besok ataupun malam ni kita akan sambung. Okey. Okey. Kerana dalam nahwu poin dia tak banyak. Yang pertama kalam, bahagian kalam, alamat isim fi'il haraf, satu. Yang kedua i'rab. I'rab, masuk rafa', nasab, khafat, jazam, satu. Masuk babul af'al, fi'il, satu. Kan? Lepas tu masuk kepada marfu'at, mansubat, mahfuzat, 8 ni. Faham? Sampai akhir kitab. Boleh? Ada soalan? Siapa ada soalan nak tanya? Ni daripada muslimat kan? Ada soalan? Boleh ada soalan? Faham? Cepat. Okey. Boleh tangkap? Siapa ada soalan? Ha? Ha? Muslimah tu, okey? Dia tak membutuhkan untuk main mana? Okey. Jadi dah sebut dah, dah sebut sekali lagi. Okey. Asal kalimah adalah lelaki. Contoh muslimun. Ni asal. Muslimun ni asal. Mana asal kalimah muslimun, ada mim, ada sin, ada lam, ada mim. Muslimun. Ini untuk lelaki. Bila kita nak perempuankan kalimah muslimun, kita kena tambah marbutah. Kan? Bila kita tambah marbutah, dia akan bunyi muslimatun. Muslimatun. Jadi ta ini dipanggil ta yang ditambah. Yang ditambah, bukan ta asal ta yang ditambah untuk membezakan lelaki dan perempuan. Dia tak macam ta, tak macam Tolhah. Ta ni bukan ta yang ditambah. Ta ni ta asal. Okey. Ta ni tak ditambah, dan dia ada ketika mufrad, dan dia ada ketika tasniah. Dan pada ketika jamak, kita akan buang ta ni. Contohnya muslimatun, ketika mufrad. Ketika tasniah muslimatani, ta ni. Ketika jamak muslimatun, ta ni dibuang dan digantikan dengan alif dan ta. Sebab tu dipanggil alif dan ta yang ditambah. Faham? Nah,